dan Christian of Byzantium bersatu untuk mengambil balik kedaulatan Byzantium yang hilang kerana Seljuk. Alright. Bercakap pasal perang salib. Okay, clear tak? Faizal, clear tak? Dengan suara aku. Tak. Alright. Tak. Okay, bila kita cakap pasal perang salib, kan? Ya. Kita tak dapat lari dengan hubungan Saladin dengan Richard the Lionheart. So, boleh tak Faizal ulas sedikit pasal bromance antara mereka, diorang berdua ni? Okay, dalam politik lah, apabila dua kerajaan ni tak berperang, walaupun mereka tak berkawan, mereka ada respect yang tinggi antara dua pihak. Memang hubungan diplomasi lah, senang kata. Ada yang antara Richard dan juga Saladin ni ada yang macam urban legend pun ada. Cuma ada beberapa cerita yang bersumber. Contohnya, semasa bertempur di Jaffa, kuda Richard dikatakan tercedera, dan waktu bertempur tu Richard macam tak ketahuan macam nak bertempur pun susah. Jadi Saladin buat apa? Dia hantar seekor kuda baru untuk diguna Richard sebagai tanda penghormatan. Apa yang saya nampak kat sini bukannya Saladin nak berkawan sangat pun. Dia nampak macam bermain politik juga, sebab petang tu Saladin serang Jaffa, tapi baginda tak berjaya ambil kota tu. Sesudahnya gagal, baginda buat keputusan untuk runding damai. Cuma apa yang saya nampak, kuda tu boleh dikatakan macam simbol untuk memudahkan usaha damai. Aiman? Sorry, dalam banyak-banyak perang salib, mana perang salib yang paling menarik dari peribadi Faizal? Okey, macam saya cerita tadi, yang dia berlaku perang salib ketiga tau, bukannya perang salib pertama. Perang salib ketiga ni berlaku beberapa dekad kemudian, yang senang kata tak berkaitan sangat pula. Cuma dari segi sempadan, dari segi kuasa-kuasa yang ada di Timur Tengah, itu saja yang berkaitan. Dan oleh kerana perangan salib yang dimulakan Pope Urban pada perang salib pertama, dia sambung kedua, ketiga, keempat tak ada kaitan dengan dunia Islam. Dan peperangan salib kelima ni lah bagi saya paling terbaik lah. Sebab pada waktu tu takhta Saladin tu dipegang anak menakannya, Malik ad-Din. Kalau tengok dari segi peperangan yang pertempuran yang berlaku sepanjang perang salib pertama sampai kelima, Malik ad-Din ni paling power. Baginda memang pergi perang pedang panah segala bagai, tapi baginda tamat ke peperangan ni senang je. Baginda musnahkan empangan Sungai Nil, banjir yang besar tu bagi tenggelam tentera-tentera salib tu sampai mereka terpaksa berhenti berperang. Tahun 1221. Mungkin kita semua pernah menonton filem Kingdom of Heaven yang dilakukan oleh Orlando Bloom. Jadi pada kacamata Faizal lah, sejauh mana accuracy filem tersebut terhadap sejarah perang salib itu sendiri? Okey, kalau soalan tadi apa? Sejauh mana benar Yelah, betul, sejauh mana benar. Dia berpecah-pecah sikit. Okey, kalau dalam Kingdom of Heaven, dia satu, bila kita cakap pasal filem ni, kita kena tengok dari segi macam penghayatan sahaja. Kita tak boleh anggap dia macam buku teks ke atau dokumentari ke, sebab filem ni dia ada plot dia, naratif dia. Cuma apa yang saya nampak, dia adalah perbezaan dari segi
dari segi usia Balian of Ibelin tu, dia ada perbezaan usia yang tak tepat. Dan ada satu angle yang menarik juga, macam Baldwin keempat, dia ada penyakit apa ni? Sopak ya. Penyakit betul, penyakit sopak. Penyakit tu pun ada benar juga sebenarnya kalau kita banding dengan fakta yang berlaku dulu. Dan kalau kita tengok masa pertempuran Hattin, Balian selamat. Dia berlawan dulu, tapi dia selamat. Dia lari ke kota lain sebelum pindah balik ke Baitul Maqdis untuk selamatkan isteri dan anak dia. Yang tu pun berlaku. Dalam bila saya tadi ada seimbas lalu lah pasal perang salib ni, saya tertarik dengan perang salib kanak-kanak. Boleh kenapa dinamakan perang salib? Sekali lagi tak apa dengar lah. Aiman? Alright. Clear tak? Clear, sekarang clear. Alright. Saya adalah buat sepintas lalu baca pasal perang salib ni. Jadi saya tertarik dengan perang salib kanak-kanak. Kenapa dia dinamakan perang salib kanak-kanak? Apa yang berlaku? Children Crusade ya. Ya betul. Okay. Sebenarnya Children Crusade ni kita tak boleh nak kata perang salib pun, sebab dia tak dapat pengiktirafan daripada Pope sendiri. Dia bukan perang salib yang rasmi, jadi kita anggap tapi tak apa, kita anggap je sebagai peperangan salib. Dia ni macam darah muda yang nak main sentimen. Depa tengok Baldwin, Godfrey Bohemian ni berlayar berjalan punya jauh daripada Eropah ke Byzantium, ke Baitul Maqdis, akhirnya sampai menang. Jadi dia orang pun nak sekali. Cuma Children Crusade ni dia tak tersusun, dia tak terurus, dan dia, kalau tak silap, dia ada lebih kurang 30,000 tentera yang terdiri daripada remaja, kanak-kanak, dan sebahagian daripada kisah ni adalah untuk convert umat Islam pergi ke Kristian. Cuma dia tak berjaya, dia failure. Sebab ada yang dijual sebagai perhambaan. Dia memang dari segi strategik memang failure. Ini mungkin saya terlepas. Kita balik ke perang salib pertama tadi, sebab antara salah satu tokoh dalam perang salib tu ialah William the Carpenter. Mengapa beliau dianggap sebagai wira bukan wira lah, antara tokoh yang orang kata dikenali juga, walaupun kita tengok latar belakang ni bukanlah daripada golongan bangsawan ataupun sebagainya. Okay, pembetulan, William the Carpenter tu adalah bangsawan sebenarnya. Dia bangsawan Perancis di kota yang terletak di sebelah utara yang berhampiran dengan tengah Perancis tu sendiri. William ni menyertai First Crusade, cuma baginda ada macam peranan dia sendiri yang kecil, sampai ibaratkan tak nampak pun. Baginda ada ditulis dalam sebagai seseorang yang pandai bercakap, tetapi sekadar senang kata sembang lebat je lah. Dia hanya keluar untuk buat benda yang hebat, cuma beliau baginda keluar untuk buat benda-benda hebat, seperti mana dikatakan Guibert daripada Nogent. William tak mampu untuk buat apa yang dia canangkan sendiri.
Okay, bila kita cakap perang salib, kita of course lah bandar Baitul Maqdis menjadi tarikan baik daripada orang Islam ataupun daripada orang Kristian pada ketika itu. Kita tahu sekarang ni keadaan Baitul Maqdis bagaimana kan. Dan bila kita cakap pasal Baitul Maqdis ni, orang selalu salah anggap bangunan Dome of the Rock itu ialah Masjidil Aqsa. Dan boleh Faizal terangkan sedikit sejarah Dome of the Rock yang kubah emas tu? Okay, Dome of the Rock ni memang betul. Dia memang, kalau kita tanya orang pasal Masjid Al-Aqsa, dia orang akan bayangkan struktur biru dengan kubah emas tu. Cuma ada pendapat yang mengatakan Dome of the Rock ni pun sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa juga, bukannya apa yang dinamakan Masjid Al-Aqsa tu sendiri. Dan pembinaan Dome of the Rock ni, kalau tak silap saya, berlaku semasa Bani Umayyah, Khalifah Abdul Malik kalau tak silap saya. Dan sekarang ni Dome of the Rock dia adalah sesuatu yang penting, sebab Dome of the Rock ni sememangnya ada di tempat tu sendiri semasa perang salib. Dan apabila Baitul Maqdis jatuh, di sinilah berlakunya pertempuran yang sangat besar yang dikatakan darah dan daging umat Islam, Kristian, Yahudi pun ada, banjir di sekitar kawasan tu setinggi sama ada betis ataupun buku lali. Kita boleh faham lah bila manuskrip sejarah ni bukan semua yang kita boleh percaya sangat, cuma gambaran tu pun dah jelas apa yang berlaku pada masa peperangan salib tu sendiri. Dan kenapa Baitul Maqdis ataupun Jerusalem ini menjadi tarikan bagi Aiman, ulang balik soalan dia tadi gangguan. Alright. Okay, kenapa Baitul Maqdis ataupun dipanggil Jerusalem menjadi tarikan bagi tiga agama Ibrahimiyah ataupun agama Samawi ni? Okay, sekarang ni kita jangan faham Jerusalem dan Baitul Maqdis tu sebagai kota yang sama. Kita sekarang ni faham dengan mudah. Baitul Maqdis kita anggap terletak dalam Jerusalem tu sendiri. Sebab bila kita cakap tentang perang salib, kita akan nampak Jerusalem tu adalah Baitul Maqdis. Tetapi Jerusalem tu adalah satu city semasa perang salib. Jadi mudah untuk saya jelaskan. Jerusalem, Baitul Maqdis, dia adalah old city yang terletak di Masjid Al-Aqsa, Western Wall dan juga gereja makam suci. Okay, pertama sekali kita tahulah tentang sejarah Islam semua. Nabi Muhammad SAW daripada dalam peristiwa Isra Mi'raj tu sendiri. Jadi saya buka cerita daripada sudut Yahudi pula. Di Baitul Maqdis dalam Old City ni, dulu ada satu rumah ibadat bernama Bait HaMikdash. Rumah ibadat ni senang kata kuil untuk agama Yahudi. Kuil ni dibina katanya oleh Nabi Sulaiman AS. Tetapi kuil ni dah dimusnahkan semasa Bani Israel jatuh dulu. Namun kuil ni dibina semula, tetapi itu pun dimusnahkan juga. Ada 2 kuil yang dimusnahkan di sini. Yahudi sekarang tunggu kuil yang ketiga. Cuma ada masalah besar kerana katanya kuil ketiga ni terletak dekat-dekat dengan Masjid Al-Aqsa, dekat dengan Dome of the Rock tu. Kalau mereka musnahkan Al-Aqsa, memang akan ada isu antarabangsa yang besar. Jadi ada dalam kalangan agamawan mereka sendiri, dia orang macam tak berapa nak tahu kuil Nabi Sulaiman tu terletak di mana. Setengah mengatakan bukan di Masjid Al-Aqsa pun, tapi 200 meter jauh daripada Masjid Al-Aqsa. Dan pihak
Yahudi berpendapat kuil ketiga ni hanya boleh dibina oleh Al-Masih mereka saja, bukannya kerajaan Israel, bukannya sesiapa pun. Jadi dari segi sudut Yahudi, inilah titik pertama yang membuatkan Jerusalem sebagai ada influence agama sendiri. Dan dalam agama Kristian pula, di sinilah Nabi Isa AS berdakwah dan menurut mereka disalib dan segalanya. Macam agama Islam kita sendiri dah tahulah kepentingannya. Okey, memandangkan Faizal clear? Ya, clear. Alright. Memandangkan sekarang ni Baitul Maqdis ataupun Jerusalem di bawah pentadbiran negara Israel. Jadi apakah kita tahu sekarang ni tengah isu di mana berlakunya peperangan antara tentera Israel dan juga tentera Palestin. Sekali lagi. Okay. Kita tahu sekarang ni adanya tengah berlakunya peperangan antara Israel dan juga pihak Palestin. Jadi menurut Faizal, apakah dengan cara two-state solution merupakan penyelesaian yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang dah bermula puluhan ratusan tahun ni? Okey, faham dah. Okey. Sekarang ni tentang two-state solution ni, dia orang memang nampak dia satu langkah penyelesaian yang mudah. Cuma kalau kita tengok di bawah kepimpinan Benjamin Netanyahu, apabila Donald Trump membentangkan deal of the century demikian hari, Jerusalem 100% masuk ke dalam Israel. Bermakna Masjid Al-Aqsa, Dome of the Rock, Gereja Makan Suci, Western Wall, semuanya masuk dalam Israel. Apa yang masuk dalam Palestin adalah satu kota bernama Abu Dis yang sebenarnya kampung je kot tempat tu, bukannya kota pun. Jadi kalau lah two-state solution ni nak selesaikan masalah, pertama sekali dia kena ada semangat win-win situation. Maksudnya sekarang ni Palestin meminta East Jerusalem, Masjid Al-Aqsa tu masuk ke dalam mereka, dan East Jerusalem ni dibuat sebagai ibu kota mereka. Israel tak nak benda tu. Jadi nak buat two-state solution macam mana? Sebab memang dia bukannya apa yang Palestin mahu. Dan katakanlah Israel bagi pun macam tahun 1948, waktu tu tebing barat sampai ke Masjid Al-Aqsa masuk dalam Jordan. Katakanlah dia bagi sekalipun, dia kita tak tahu apa yang boleh berlaku kemudian. Mungkin ada pihak yang tak berpuas hati, macam contohnya Faizal, sekejap. Ya. Faizal, sekejap. Okey. Sebab tadi ada gangguan suara, gangguan keyboard. Okey, boleh sambung. Okey. Apa yang kita khuatir kalau macam two-state solution tu, ada pihak yang tak berpuas hati. Pihak yang tak berpuas hati ni saya tak masukkan Hamas tau sebenarnya. Saya masukkan pihak haluan kanan di Israel sendiri. Macam contoh, Israel ada satu kumpulan bernama Lehawa. Kumpulan ni memang ekstremis gila-gila. Dia orang bagi mereka Yahudi kena kahwin dengan Yahudi saja. Yahudi tak boleh kahwin dengan orang lain pun. Macam kalau kita cakap Yahudi tak boleh kahwin dengan orang lain, mesti orang akan bayangkan Yahudi tak boleh kahwin dengan orang Islam. Okey, dia orang tak setuju benda tu. Tetapi kumpulan yang membawa fikiran macam Lehawa ni, Mark Zuckerberg nak kahwin dengan isteri dia pun dia orang bising. Jadi kita tak boleh jamin yang mereka ni akan diam terima hakikat yang East Jerusalem tu dah bagi ke Palestin. Mereka mungkin akan buat provokasi dan pihak Palestin pun mungkin akan membalas. Dan akhirnya ibaratkan peperangan sampai bila-bila. Kalau Faizal, kalaulah dengan one state solution pula kan. Ya. Sekiranya
bukan kalau orang Palestin menerima one state solution, mereka boleh, contohlah, okey, diorang accept one state solution dan diorang buat satu mungkin gerakan dalam one state solution untuk, dan kemudiannya akan menjadi two state solution. Macam mana dengan Faizal punya pendapat? Pertama sekali, kalau dia orang buat one state solution, tak ada sebab untuk buat two state solution. Sebab kalau dia orang buat one state solution, Palestin dan bangsa Arab di Israel gabung, mereka ni akan jadi minoriti yang besar. Dalam lingkungan 40 hingga 45% populasi Israel. Tetapi dalam politik, mereka ni akan jadi kuasa yang sangat besar. Jadi kalau buat one state solution contohnya, Israel tu dah jadi hak orang Arab lah. Untuk apa nak buat two state solution dah? Okay. Kalau diorang nak bebaskan entiti daripada, yalah, sebab walaupun takut kalau jadi one state solution, mereka masih tak mampu untuk memiliki ataupun menguasai Masjidil Aqsa. Adakah, yalah, macam saya tanya tadi, adakah dengan two state solution bakal membebaskan Al-Aqsa? Okay. Macam saya cakap tadi, dia tengok kepada komitmen Israel untuk win-win situation. Di bawah Netanyahu memang tak ada win-win situation. Sebab Netanyahu sendiri tak boleh nak buat win-win ni. Dia kena win only. Israel saja yang menang. Kalau macam dia buat win-win, saya bagi contoh, Israel ada banyak parti. Salah satu parti ni bernama Yamina. Yamina dipimpin oleh seorang ahli politik bernama Naftali Bennett. Dan baru-baru ni Naftali Bennett tak mau nak sokong Netanyahu. Dia nak menyokong pembangkang bernama Yair Lapid. Okay. Apabila dia nak sokong Yair Lapid, dia diterima ugutan bunuh lah, dia dikecam teruk. Jadi dengan ada platform politik yang berhaluan kanan begini, takkan mungkin Netanyahu lepas Jerusalem itu sendiri. Jadi two state solution hanya boleh dibuat apabila Israel sendiri yang nak buat two state solution. Dan dalam keadaan sekarang, Palestin wujud sebagai negara kat dalam negara. Jadi Palestin kena cuba cari jalan berdiplomasi dengan pihak antarabangsa untuk paksa Israel buat benda tu. Okey. Pendapat Faizal dengan saya ada terbaca jugalah pasal peperangan baru ni kan, yang peperangan antara Israel dan Palestin baru ni. Adakah ini juga salah satu daripada langkah Netanyahu untuk mendapatkan sokongan di balik, setelah kita tahu Israel sekarang ni dalam keadaan politik Israel dalam keadaan yang terumbang-ambing, orang kata kan. Macam mana dengan pendapat Faizal? Okey, dalam bahagian politik ni saya setuju. Memang konflik Palestin yang berlaku baru-baru ni adalah satu bermotifkan politik. Sebab Benjamin Netanyahu tak nak melepaskan kuasa. Sudah ada 4 pilihan raya dalam masa 2 tahun. Tetapi mungkin kita boleh ambil kesempatan ni untuk terangkan macam mana politik Israel itu sendiri. Politik Israel ikut konsep yang lebih kurang macam Malaysia. Ada 120 kerusi parlimen. Sesiapa yang dapat 61 kerusi akan membentuk kerajaan. Sejak kemerdekaan tahun 1948 sampailah hari ini tak ada satu parti pun dapat 61 kerusi. Mereka kena bekerjasama dengan parti-parti lain untuk buat kerajaan. Dan inilah sebahagian daripada masalah yang berlaku sekarang ni. Apabila pilihan raya dibuat demikian hari tahun 2019 kalau tak silap, tak ada siapa nak kerjasama dengan Netanyahu sebab beliau ada isu rasuah yang masih belum selesai. Jadi ada pihak pembangkang yang nak bentuk kerajaan, cuma masih lagi tak cukup 61 kerusi ni.
Dan melihat keadaan semasa, demikian hari, Yair Lapid dan juga Naftali Bennett hampir-hampir nak bersetuju untuk bentuk kerajaan dah. Tiba-tiba berlakulah apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa yang dibalas Hamas dengan serangan roket segalanya, yang sekarang ni kita nampak seolah-olah macam Netanyahu nak tunjuk yang Israel masih perlu dia. Cuma sama ada rakyat Israel bersetuju atau tidak, kena tunggu pilihan raya yang akan datang lah. Kalau kita tengok daripada sisi Hamas pula, dia orang peduli apa tentang politik Israel. Dia orang pun nak kena jaga juga apa tanggapan rakyat Palestin dengan mereka. Kalau tengok Masjid Al-Aqsa kena macam tu dengan rakyat Palestin, kena pukul, berdarah, takkan dia orang nak berdiam pula kan. Dan apa yang saya nampak di Israel sekarang ni, kuasa bangsa Arab semakin kuat, dan satu-satunya cara untuk Yair Lapid jatuhkan Netanyahu adalah dengan pakatan Mansur Abbas. Mansur Abbas ni ada 4 kursi je, tapi dengan 4 kursi ni beliau jadi macam kingmaker. Alright. Andainya Israel berjaya menawan keseluruhan Jerusalem ataupun Baitul Maqdis ni, adakah ia menjadi endgame bagi umat Islam? Kalau kita cakap tentang Jerusalem, memanglah orang kata kiamat dah dekat. Cuma kalau kita tengok dari dalam sejarah, umat Islam bukannya tak pernah terlepas kota Baitul Maqdis tu sendiri. Macam dalam Perang Salib Pertama, umat Seljuk tewas, Fatimiyah pun tewas, wujud kerajaan Jerusalem tu sendiri di bawah Godfrey. Dan adik Godfrey, Baldwin, mengisytiharkan diri dia sebagai raja di Baitul Maqdis tu sendiri. Dan itu berlaku hampir-hampir 1000 tahun lalu. Umat Islam ambil balik Baitul Maqdis tu, dan kita masih lagi ada kat sini bercakap tentang dia. Jadi dia bukannya endgame pun. Man? On speaker ke Man? Cuba Aiman. Tapi kita lihat Ulang balik soalan. Perangan baru Topik ni. speaker ke off. Okay, clear. Okay. Kita lihat dengan reaksi negara-negara Islam pada peperangan yang baru-baru ni, ada negara-negara jiran Palestin dan Israel pada mulanya ada seolah-olah membisu. Kenapa agaknya benda ni terjadi? Adakah sebab kepentingan masing-masing ataupun bagaimana? Okay. Sebenarnya dunia Arab ni, apa yang saya nampak, mereka ni dah entahlah, macam bukannya tak percaya kepada Palestin dah. Cuma memang betul mereka sekadar kecam sahaja tanpa mengambil apa-apa langkah yang lebih tegas. Tetapi saya tak setuju dengan perkataan membisu, sebab satu je, kalau macam dunia Arab ni kumpul tentera pergi serang Israel, mereka akan tewas. Sebab Yahudi ni, bila dia orang dah dapat negara Israel tu, dia orang takkan lepas. Dia orang akan berjuang sampai ke habis-habisan untuk mempertahankan Israel itu sendiri. Jadi bila dia orang buat begitu, bila dunia Arab pergi serang, Yahudi akan lebih bersatu. Eropah akan bersatu dengan Israel, Amerika Syarikat akan bersatu dengan Israel. Dengan langkah yang sekarang ni, kita nampak yang sebenarnya Israel itulah yang membuli Palestin, bukannya dia hujah yang nak mengatakan Israel ada hak untuk mempertahankan diri tak kukuh sangat dah. Sebab mempertahankan diri daripada apa? Apabila mereka dunia Arab mengambil langkah begini, dia orang ada kuasa berdiplomasi yang lagi kuat. Kalau mereka serang, kuasa diplomasi itu akan hilang.
Faizal cakap pasal kalau negara Arab bersatu, mereka akan menyerang Israel, dan Israel pula disupport oleh di negara-negara Eropah juga akan bersatu, Amerika juga akan bersatu, berganding. Ya, pecah-pecah Aiman. Pecah-pecah. Aiman, tak apa Aiman. Pecah-pecah suara. Alright. Suara kau Bila pecah-pecah. Faizal cakap tadi pasal okey. Bila Faizal cakap tadi pasal kalau seluruh negara Arab bersatu melawan Israel, dan dia akan juga di pihak Israel akan disokong oleh seluruh negara Eropah yang juga akan bersatu, dan di Amerika Syarikat, adakah ia seolah-olah mewujudkan macam perang salib yang baru? Tak. Sebab pertama sekali perang salib ni dia adalah satu usaha untuk membebaskan Jerusalem demi agama. Kiranya agama ditunggang. Kalau macam isu Israel Palestin ni dia kepentingan kebangsaan. Palestin bukannya bukannya umat Islam saja yang ada dalam kalangan mereka. Umat Kristian pun ada, dan umat Kristian pun dikerjakan juga. Bagaimana dengan reaksi Erdogan tu? Ada orang kata dia cuma sekadar macam menunjuk-nunjuk je power dia. Ada orang kata sebaliknya. Tak apa dengar. Alright. Okay. Sekiranya orang Melayu ditakdirkan membebaskan Baitul Maqdis, adakah ia dianggap logik dan relevan? Okey, bukannya kita nak kutuk bangsa kita sendirilah. Cuma kita pun ada problem kita sendiri, dan untuk membebaskan Jerusalem tu, sekarang ni kita kena faham satu benda. Zaman sekarang ni memang bukan zaman peperangan macam abad ke-20. Dia kena guna kuasa diplomasi juga. Macam saya cakap, kalau macam dunia Arab pergi serang Israel akan ada kabel-kabel yang sangat kuat. Mereka akan menang dari segi tentera sebab mereka susah sangat-sangat untuk kita halau mereka, dan mereka akan menang dari segi diplomasi. Jadi tentang bangsa Melayu membebaskan Jerusalem ni, saya rasa semua boleh nampak kot yang hujah tu sendiri hanya untuk senang kata memanjangkan hayat politik pihak tertentu di Malaysia ni saja. Okey. Boleh Faizal, pendapat Faizal lah, masa depan Baitul Maqdis itu sendiri, adakah ia selamanya akan ditawan oleh Israel ke, ataupun Palestin akan ambil alih pada satu hari nanti ke, bagaimana? Kalau kita cakap tentang masa depan, kita sendiri tak tahu apa yang akan berlaku, sama ada dipegang oleh Israel ataupun menjadi milik Palestin. Cuma kita boleh nampak satu benda je. Hello? Okay. Okay, boleh dengar Faizal. Sambung boleh. Dia terpadam. Okay. Tentang nasib Jerusalem ni, hanya dengan gandingan dunia Arab sahaja yang boleh menyelesaikan masalah ni. Macam contohnya, hari tu kita dengar tentang normalisasi antara dunia Arab dengan Israel, dan ramai tak berpuas hati sebab faktor macam mengiktiraf Israel itu sendiri. Tetapi apabila dunia Arab mengambil langkah begitu, dia adalah satu langkah yang lain. Memang lain daripada lain, sampai ke tahap macam Israel sendiri yang sia-siakan langkah tersebut. Jadi untuk mengatakan Jerusalem akan kekal selamanya di bawah Israel, saya rasa soalan tu sendiri macam menunjukkan seolah-olah Israel itu macam kebal. Sebenarnya tak. Israel pun ada kelemahan-kelemahan dia sendiri, dan apa yang berlaku tahun ini
menunjukkan kelemahan mereka bahawa sebuah politik yang tidak bersatu akhirnya mensia-siakan usaha normalisasi yang lama. Sebab kelemahan ni memang kita dah nampak daripada tahun 1967 lagi. Pada masa tu, ketua tentera Israel bernama Yitzhak Rabin, beliau menjadi Perdana Menteri selepas tu. Mereka sedang bersiap siaga takut dunia Arab pergi serang mereka yang menjadi Six Day War tahun 1967 tu. Tetapi Israel pada masa itu menggigit jari. Mereka tak dapat nak tahu apa yang akan berlaku, dan Yitzhak Rabin pergi jumpa dengan Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion. David Ben-Gurion berletih panjang gila dekat Yitzhak Rabin sebab mereka tak pegang kuasa antarabangsa tu sebenarnya. Mereka tak ada foreign support yang sangat baik. Akibat David Ben-Gurion berletih panjang tu, Yitzhak Rabin sampai pengsan 36 jam. Dalam soalan ni, sama ada Jerusalem akan dipegang Israel selamanya, kita boleh nampak dalam sejarah tak ada siapa yang boleh pegang Jerusalem buat selamanya. Dan Israel pun ada kesilapan dia, kecuaian dia, kegagalannya. Alright. Boleh Faizal berikan kesimpulan talk kita pada malam ini, talk berkaitan Perang Salib dan juga Baitul Maqdis ni. Kesimpulan yang mudah Jerusalem takkan aman selagi mana orang berebut Jerusalem tu sendiri. Sebab daripada Perang Salib sampailah hari ni, tanah ni tak pernah tenang. Macam Malaysia contohnya, kita keluar daripada penjajahan, memanglah ada kemelut politik, pihak tu tak puas hati dengan pihak ni, tapi kita masih kita. Jerusalem pula, apabila dipegang oleh satu kuasa lain akan mula cari jalan untuk dapatkannya balik. Bermula dengan Perang Salib, apa yang kita belajar, kuasa yang bersatu adalah kuasa yang lagi kuat daripada kuasa yang berpecah. Dan benda tu kita nampak sampai hari ini. Israel walaupun berpecah secara politik, macam contohnya Benjamin Netanyahu dengan Menteri Pertahanan dia, Benny Gantz. Dua orang ni bersengketa dalam politik. Cuma untuk mempertahankan kedaulatan Israel tu, tengok macam mana mereka bersatu. Dan itulah bagi saya nilai yang sangat penting untuk berjaya dalam peperangan di dunia ni. Dengan dengan kesimpulan yang Faizal berikan, maka berakhirlah talk kita pada malam ini. Tapi tunggu, kita ada sedikit kata-kata daripada saudara Helmi Effendi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bagi tahu, nak maklumkan bahawa insyaAllah esok dunia Temtap 3 akan di-stop ikuti perkembangan dekat Twitter Secretariat. Kalau yang paling awal yang kami boleh janjikan pada hari Rabu. Kalau itu tidak ada maklumat pada kami, mungkin pada Khamis atau selewat-lewatnya pada hari Jumaat, dunia tanpa Temtap 3 dan 1. Dan juga saya nak ingatkan bahawa pada esok malam juga, sempena dengan hari pemergian Tan Sri P. Ramlee pada 29 dari bulan Mei nanti, kita ada satu lagi sesi Twitter Space yang berkenaan dengan sejarah P. Ramlee itu sendiri. Lepas tu untuk 28 pula kita ada bersama dengan saudara Adam Abu Bakar. Kita akan kupas tentang sejarah wabak yang berlaku di seluruh dunia. Dan sekali lagi saya nak bagi tahu bahawa promosi jualan Palestin masih berterusan sampailah ke 7 Jun. Dan insyaAllah buku akan di-restock secepat yang mungkin. Kami akan maklumkan di akaun rasmi The Patriot. Tunggu apa-apa makluman daripada kami. Dan jangan lupa untuk membeli buku Perang Salib Pertama, tulisan saudara Ahmad Faizal, sebab beliau ialah penulisnya. Juga boleh memberi Langkah Keraton. Penulisnya juga adalah saudara Ahmad Faizal. Dan saya mewakili The Patriot ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang setia mendengar setiap sesi-sesi yang kami adakan. Terima kasih banyak-banyak. Saudara Aiman? Okey, terima kasih saudara Helmi. Dengan itu berakhirlah sesi bual bicara kita pada malam ini.
Sebelum itu saya nak ingatkan sekali lagi sesiapa yang belum follow Twitter dan laman rasmi social media The Patriots, iaitu Facebook, Twitter, Instagram, follow segera. Dan untuk mendengar buat bicara sebelum ini, boleh dengar di Spotify rasmi kami, iaitu The Patriots. Terima kasih diucapkan Saudara Faizal atas sudi meluangkan masa. Maaf atas isu-isu teknikal yang maaf atas isu teknikal yang berlaku sebentar tadi. Yang buruk itu datang daripada saya sekadar hamba-Nya yang lemah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam.